Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya AI Pak I. Alhamdulillah, konten yang pertama alhamdulillah dapat sambutan dan ramai yang komen. Pak I, tolonglah jangan letak jump scare. Tolonglah jangan letak jump scare. Tolonglah jangan letak jump scare. Ladies and gentlemen, hari ini saya mengumumkan saya akan kurangkan jump scare. Ya, saya minta maaf, saya akan kurangkan jump scare. Jadi, saya faham orang yang tengok cerita seram ni ada ibu-ibu mengandung, ada yang sakit jantung, ada yang lemah semangat. Saya minta maaf sangat-sangat dan saya nak bagi tahu awal-awal saya kurangkan jump scare. Ya, saya minta maaf lagi sekali atas video yang lepas. Dan ini adalah cara saya untuk menyampaikan feel tu. Kalau tak ada jump scare, mungkin tak seram. Mungkin ada yang jenis macam berani, yang berani tengok kan. Tak ada jump scare ni macam alah bosan lah. Sebab macam saya, kalau cerita gitu je, saya tak takut sangat. Bila ada jump scare, telefon pun boleh jatuh atas muka. Jadi, okay, ladies and gentlemen, hari ni saya ada dua cerita juga. Ada dua cerita. Jadi saya nak korang dengar elok-elok. Kalau lagi bagus pakai earphone. Kalau takut slowkan sikit volume. Sebab cerita ni, cerita pertama dan cerita kedua bagi saya, dia memang in real life, dalam kehidupan saya. So, saya nak awak semua selami kehidupan saya. Waktu saya bercerita, imajinasi awak semua kena kena cepat-cepat terus tangkap. Kena bayangkan cepat. Macam tu. So, tanpa membuang masa, cakap pun tak kena, tembak pun tak kena. Let's go. Okay, cerita yang pertama apa yang saya nak sampaikan, apa yang Pak I nak sampaikan adalah tajuk dia, style Pak I mesti akan ada tajuk, sebab Pak I letak sendiri tajuk tu. Okey, tajuk cerita pertama ni adalah tidur. Tajuk pertama adalah tidur. Kenapa tidur? Sebab nak dijadikan cerita, waktu tu adalah waktu selepas PKP. Selepas PKP di mana yang kita semua boleh keluar, kita semua boleh pergi lepak. Lepas tu kita boleh keluar lah, bebas lah, tak perlu pakai mask ke apa ke, semua tak perlu. Masa PKP, kita semua push rank, kita main game, kita main PUBG, kita main ML, kita main semua jenis, kita tengok YouTube dan sebagainya. Dan saya ni jenis yang tiap-tiap malam memang akan push PUBG daripada pukul 9 malam sampailah ke subuh, nak dekat rapat pagi subuh macam tu lah. Memang saya akan main game, saya akan push rank, saya main dengan kawan-kawan dan sebagainya. Sampailah satu hari tu yang membuatkan saya tak bermain game dan membuatkan saya rasa macam aku nak main game waktu malam, aku tak boleh pakai earphone. Nak dijadikan cerita, ada satu malam tu selepas PKP, rumah Pak I 2 tingkat. Rumah Pak I 2 tingkat, ada tingkat bawah dengan tingkat atas. Bilik Pak I, abah, mama, adik-adik semuanya tingkat atas. Dan router wifi tu waktu tu dia ada dekat bawah. So kalau kita duduk kat atas, wifi tu tak akan sampai. Jadi nak mendapatkan wifi, Pak I daripada bilik keluarlah pintu, buka pintu. Waktu tu pukul 2 pagi ke 3 pagi macam tu. So Pak I buka pintu. Buka pintu, tengok gelap lah. Sebab memang family Pak I, memang rumah lepas pukul 12 memang akan gelap. Family Pak I punya style, lepas pukul 12 akan gelap. Cuma abah tinggalkan satu lampu je, lampu dekat atas, ruang tamu atas. Abah akan tinggalkan satu lampu tu supaya kalau nak turun bawah nak minum air ke apa, nampaklah tangga tu. Jadi nak dijadikan cerita, waktu tu Pak I buka pintu bilik, Pak I tengok dekat luar gelap. Abah lupa lah kot, dalam mindset, dalam otak waktu tu fikir macam, wah abah lupa aku buka lampu. So tak apa, Pak I buka. Pak I pun pegang phone macam dia. Pegang phone dengan earphone, pakai kat telinga, tengok kiri kanan.
Kata, ush, tidur dah ni. Apa turun lah. Turun tangga, buka lampu Pak. Dah sampai bawah, Pak I tutup lampu tangga. Tutup lampu tangga. Lepas tu pergi dapur jap, minum air. Dan Pak I duduk dekat sofa, dekat ruang tamu depan TV. Tengah duduk main-main game apa semua ni. Tengah duduk main game dengan kawan-kawan. Kita kan pakai earphone. Bila kita pakai earphone, waktu tu dalam lobby diorang ni tengah tengok lah crate apa yang nak tikam ke apa ke, nak spin ke apa awak tu. So Pak I ni tak tekan apa-apa. Pak I tunggu diorang start je. Dan diorang pun tak buka mic waktu tu, tak silap Pak I. Lepas tu Pak I terdengar bunyi macam Waktu tu kita tengah fokus kan, tengah duk tunggu dia orang. Duk termenung kejap, dia bunyi macam tu. So Pak I pun macam, siapa yang buat bunyi tu? Lepas tu tak ada siapa pun yang sahut. Semua senyap waktu tu, semua senyap. Jadi bila semua senyap macam tu, Pak I pun macam, tak ada apa kot, mungkin ada yang terbuka mic ke apa ke, lepas tu saja nak takutkan kita ke apa kan. Lepas tu naik dekat sini, connection wifi tu tak stable, kira offline. Router wifi tu tak connect dengan telefon. Wifi tak connect dengan telefon. So kiranya tak ada data lah kan. Kalau orang bercakap ke apa, memang takkan dengar. End up Pak I pun bangun, pergi dekat router. Pak I duduk betul-betul depan router, duduk macam dia. Besar tak jadi ni. Pak I pun letak phone, pergi minum air dah sekali. Pak I keluar, bunyi lampu terbuka. Lampu dapur. Lampu dapur terbuka. Pak I pusing belakang, tengok lampu. Apa pasal pula terbuka lampu ni? So Pak I pun pusing balik. Pak I pergi kat dapur. Pak I tutup lampu. Lepas tu Pak I ambil phone macam biasa, duduk kat sofa, nak pakai earphone. Masa nak pakai earphone tu, bunyi pinggan. Bunyi macam pinggan yang tengah jatuh, tahu tak? Pinggan yang tengah jatuh dekat atas sinki. Kuat bunyi dia. Meremang dah. So Pak I pun macam, apa benda siap? Kenapa? Tu tak apa lagi, Pak I relax lagi. Duduk lagi, nak sahut earphone, bunyi lagi. Tong, bunyi. So Pak I pun macam, Pak I bangun. Pak I pergi kat dapur, buka lampu, tengok pinggan semua elok je. Nak kata dalam sinki, memang rumah Pak I takkan tinggalkan pinggan dalam sinki waktu malam. Memang takkan tinggalkan. So tengok dalam sinki, tak ada apa pun. Kalau nak kata cicak main dekat celah-celah pinggan tu, takkanlah bunyi sekuat tu. So bila Pak I tutup lampu, Pak I jalan kaki nak ke sofa, nak ke ruang tamu, bunyi pinggan. Bunyi lagi. Dia bunyi lagi. So Pak I pun macam ambil telefon. Ni kaki dekat tangga ni, kaki kat tangga ni. Lepas tu kita standby. Kita nak tutup lampu yang dekat meja makan tu. Pak I nak tutup lampu dekat meja makan, Pak I standby. Ni kalau aku tutup ni, mesti ada benda kejar aku. Lepas tu Pak I cakap macam dia, janganlah main-main pinggan. Aku ni nak main game, bukannya nak main dengan kau. Lepas tutup lampu pun, aku lagi naik atas, tutup pintu. Waktu tu rasa macam ada benda mengejar daripada belakang. Pak I cerita kat Abah Mama, dan Abah Mama cakap, tu tidur lewat-lewat lagi, tidur lewat malam. So dalam family Pak I ni, Abah Mama dah ibaratkan Pak I ni adalah buruh hantu dalam rumah tu. Mama selalu pesan, tidur awal, jangan tidur lambat, tak elok untuk kesihatan dia. Mama pesan benda tu. Dan ada hikmah kenapa Mama pesan macam tu. Start dari tu Pak I tak main game sampai nak dekat subuh, tak. Pukul 1 stop, pukul 2 stop, tidurlah macam mana sekalipun.
Sampailah sekarang. Tapi sekarang rasanya Pak I dah main lagi game sampai nak dekat subuh ni. Sebab petang lepas maghrib macam tu kita dah tidur. Lepas tu sedar pukul 12, pukul 1. Macam sekarang ni shoot ni pukul 12 ni. Pukul 12 nak dekat pukul 1 dah. So bangun pagi main game, fikir konten. So itu adalah cerita yang pertama. Kita pergi ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua dia beri tajuk Tengok Kejap. Pak I boleh bagi tajuk Tengok Kejap. Tengokkan kejap. So, kenapa tajuk dia dinamakan Tengokkan Kejap? Okey, masa 2012 tak pun 2013 Pak I darjah 6. Darjah 6 ke darjah 5? Rasa 2011 tak pun 2010. 2010 darjah 3, 2011 darjah 4, 2012 darjah 5. 2011 waktu tu Pak I darjah 4 lagi. Pak I darjah 4. Jadi ada satu camp yang dianjurkan oleh sekolah Pak I waktu tu, Sekolah Kebangsaan Bukit Pantai, yang di mana dia ada buat camp dekat Camp Commonwealth. Camp Commonwealth dekat dengan Rawang, bersebelahan dengan Sungai Kancing. Dekat situ Camp Commonwealth. Pak I pernah pergi camp dekat situ. Ada pengawas sekolah. Tapi waktu tu Pak I bukan pengawas sekolah. Saya bukan pengawas sekolah. Saya just macam pelajar biasa yang hanya pergi untuk cukupkan slot budak-budak pengawas sekolah sahaja. Jadi nak dijadikan cerita, masa pergi tu kita borak-borak lah, macam bawa torchlight kan. Borak-borak dengan kawan. Aku bawa torchlight. Waktu tu Pak I bawa torchlight warna merah. Jenama Every Ready kot. Everyday ke Every Ready ya bateri tu Every Ready kot ke Everyday. Aku pun tak tahulah, lantak lah, ikutlah mana-mana sekalipun. So Pak I pun tunjuk lah. Lepas tu terdetik mulut Pak I waktu tu. Pak I cakap macam ni, oi, lampu kuning ni orang kata kalau suluh hutan boleh nampak hantu. Aku boleh cakap macam tu pula. So kawan-kawan pun kata, serius lah boleh nampak hantu. Lepas tu aku dengan yakin ni, waktu tu kan budak-budak dah jam 4. Kita pun kata, ya, kalau aku suluh ni boleh nampak hantu. So nak dijadikan cerita. Hari pertama, sebab camp tu adalah 3 hari 2 malam. Hari pertama okey, berjalan dengan lancar, no problem. Daripada sampailah ke malam tu, okey, tak ada masalah. Hari kedua, malam hari kedua tu nak dijadikan cerita, ada slot untuk sesi burung hantu. So korang pun tahu lah, korang mesti pernah pergi camp, betul tak? Dia akan ambil korang dan letak satu tempat. Letak. Dan Pak I tak tahu Pak I diletakkan dekat mana. Sebab contoh ini adalah kawasan Dewan dan ini adalah dataran dia macam ni, landai. Dekat belakang ni jauh sikit tandas dan keliling memang hutan lah. Memang hutan. Belakang Dewan adalah tempat kemah. Dewan, dataran, tandas. Sini tandas, belah sini tandas. Lepas tu belah sini adalah kawasan tapak kemah apa semua. So kita orang pacak kemah dekat situ. Nak dijadikan cerita, waktu tu adalah slot burung hantu. Jadi Pak I dalam hati pun tak fikir apalah. Macam aku kena letak kat mana aku ni akan duduk kat mana. Dan kita pun tutup mata dan facilitator ataupun ranger hutan akan letak dekat tempat-tempat yang diorang dah tahu dah kat mana yang diorang sepatutnya letak, kat mana boleh letak. Ranger hutan mesti tahu, orang tempat-tempat tu mesti tahu tempat mana yang boleh, tempat mana yang tak boleh. Jadi saya diletakkan dekat satu tempat. Saya rasa waktu tu memang basah.
Saya punya seluar basah, punggung saya basah, dan saya fikir saya dekat atas rumput lah. Dan memang betul saya dekat atas rumput waktu tu. Dan waktu tu dalam 50 orang lebih student yang ada dalam camp tu, waktu buruh hantu tu semua yang macam kena kacau. Macam saya pernah jadi Fesi. Waktu seksi buruh hantu tu, Fesi je yang kacau. Yang macam duk buat takut, duk terkejut kan, macam tu kan. Tapi kenapa aku seorang je yang tak kena macam tu? Pak Air macam, orang lain dah duk cerit ni, tolong baca bismillahirrahmanirrahim. Kita pun macam, kenapa aku tak kena macam tu? Pak Air pun tunggu. Kan dia ada selalu bagi dalam sesi tu, dia akan bagi tu, okey, kod kita adalah, password kita adalah, kalau orang datang tanya, contoh orang kata jus, kita kena sebut apple. Contoh kalau kita dengar orang lalu, kita sebut jus, dan orang yang lalu tu kalau betul orang, dia kena sebut apple. Betul tak? Korang mesti pernah lalui benda tu. So waktu tu Pak Air dengar suara tu, tapi Pak Air dengar suara yang jauh. Maknanya aku ni, diorang ni dekat-dekat, aku ni hujung. Kiranya aku ni tak ada siapa perasan kot rasanya waktu tu. Kebetulan pula kalau pakai baju hitam, kain yang balut tu pun hitam, seluar hitam, serba hitam. Dah lah aku break up waktu tu, hitam lagi. Problem betul lah waktu tu. So nak dijadikan cerita, aku tunggu punya nama aku dengar ni, environment aku macam bismillahirrahmanirrahim. Tolong abang, takut. Tolong, janganlah kacau. So aku dengar gitu sampai pak aku bunyi tapak kaki. So aku dengar daripada telinga kiri aku. Telinga kiri bunyi masih lagi berjalan tu. Tengah berjalan lagi, macam keliling aku, dia macam pijak-pijak rumput macam tu. Kita dengar lah bunyi kaki seret apa semua kan. Lepas tu bahu kiri aku ni kena cuit macam tu. Kena macam, aku macam jus. Aku sebut jus, senyap. Kenapa tak menyahut ni? Aku fikir macam ada orang nak kenakan aku. So aku macam, relax lo. Lepas tu bunyi lagi, belah kanan bunyi yang jalan tu. Kita tutup mata. Kuat pula. Aku marah. Aku cakap lah, jus, senyap. Aku macam, aku senyap lagi. Aku diam lagi. Kali ni dia bunyi macam ni. Aku duduk seorang-seorang, ibaratkan aku duduk seorang-seorang kat tengah. Tadi kiri kan dia jalan, lepas tu kanan dia jalan, dia tepuk kiri kanan kan. Kali ni bunyi macam berpusing mat. Berpusing ni. Laju, bunyi laju. Tapi bahu waktu tu macam tu. Aku waktu tu macam jus. Aku sebut jus je, macam dia ulang balik apa yang aku cakap. Jus. Aku macam waktu bunyi pusing tu dengan bahu aku, memang direct tau. Kita macam ni. Aku duduk macam ni lah, duduk tahan-tahan diri. Aku sebut jus, dia balas balik jus. Jus. Lepas tu dia hilang gitu. Mata aku dah berair waktu tu. Dah berair. Aku tak cakap pun. Nak jerit. Kau faham tak perasaan?
Engkau nak jerit tapi tak boleh nak jerit. Engkau nak laung tapi kau tak boleh nak laung. So aku pun macam tutup mata ni. Tangan ni nak buka beratnya. Ya Allah, berat. Aku macam senyap lah. Senyap sampailah aku duduk diam tu. Aku rasa macam ada orang cari. Ada orang tengah tiup whistle. Duk tiup whistle macam tu kan. Lepas tu aku pun macam, aku cakap lah, Cikgu, saya kat sini. Dan datanglah ranger hutan, tempat yang jaga, orang yang jaga dekat Camp Commonwealth tu. Dia angkat Pak I. Dia angkat gitu lah, sebab waktu tu dah jam 4. Dia angkat gitu. Dia tak bagi buka mata. Dan dia letak dekat tapak berkumpul tu. Rasalah batu-batu dia tapak berkumpul tu, letak kat situ. Dan dia buka mata. Waktu tu semua orang tengok Pak I. Dan semua orang macam tengok aku seorang. Orang lain tengok aku macam, kenapa? Lepas tu cikgu pun potong. Okey semua, jadi habis dah kita punya slot untuk buruan tu, dah habis dah. Jadi korang boleh balik ke kemah masing-masing. Dan esok macam biasa kita akan berkumpul pukul 7 pagi selepas solat subuh. Dan waktu tu semua orang senyap. Semua orang tak tegur Pak I untuk hari tu, untuk malam tu. Keesokan harinya di waktu siang, Pak I tanya budak yang kawan Pak I, yang sekali kemah dengan Pak I tu. Pak I tanya macam ni, apa jadi semalam? Dan kawan Pak I kata, engkau duduk jauh daripada orang lain. Sedangkan orang yang letak engkau dekat situ, orang yang sepatutnya ambil engkau dan letak dekat satu tempat tu, letak engkau dekat-dekat je dengan orang lain. Bukannya jauh pun, tapi kau duduk dekat satu pokok tu, jauh daripada kita orang. Dan sebab itulah ranger hutan tu, dia tak bagi kau buka penutup mata tu, sebab kau memang ada jauh daripada orang lain. Dan start pada hari itulah saya macam, pengalaman yang best, tapi seram juga. Sakit mat. Ush. So daripada situ Pak I belajar macam kita masuk tempat orang, mulut kena jaga. Jangan celupah. Jangan acah-acah berani. Jangan mencabar. Takut pada Allah. Yakin ada yang malaikat. Yakin adanya jin. Dan yakinlah sebab adanya manusia. Manusia kita nampak dengan mata kasar. Jin, setan, iblis kita tak nampak dengan mata kasar. Kalau orang yang ada kelebihan tu, Alhamdulillah. Sebab apa? Itu kelebihan yang Allah bagi. Mungkin awak boleh mengubat orang, mungkin awak boleh tolong orang. So masuk tempat orang, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga mata, jaga otak, jaga pemikiran. Jangan buat yang bukan-bukan. Okey, sebab kita datang tempat orang, kita masuk rumah orang, kita hormat tempat orang, kita hormat rumah orang. Ibaratkan kalau orang masuk rumah kita dan orang buat benda yang kita tak suka, cover dia marah, cover kita marah. Sama juga macam benda tu. Selek dia satu je. Ush, lampu aku warna oren ni, boleh suluh hantu. So settle cerita yang kedua. Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Okey, selesai sudah kita punya cerita. Macam mana? Kalau korang dekat tempat Pak I,
apa yang korang akan rasa dan apa yang korang akan fikir on that time, waktu tu. Apa yang korang akan buat waktu tu, korang boleh komen dekat bawah, okay? So pengajaran daripada kedua-dua cerita ni, daripada cerita yang pertama, jangan tidur lewat, tidurlah awal. Dengar cakap mak, dengar cakap ibu, dengar cakap umi, dengar cakap mama. Jangan pernah lawan, sebab naluri seorang ibu ni kuat. Naluri seorang ibu ni kuat. So jangan pernah lawan diorang. Pengajaran daripada cerita yang kedua, kita masuk tempat orang, kita pergi tempat orang, jaga mulut, jaga mata, jaga kaki, jaga tangan. Jangan buat benda yang orang boleh marah. Jangan buat orang marah. Jangan langgar pantang larang. Ikut je. Okay? Seberani macam mana sekalipun diri kita, jangan pernah cuba-cuba nak mencabar. Okay? Kalau kau rasa kau hebat lagi daripada benda-benda tu, kau kena tahu yang tahap keimanan kita sebagai seorang manusia tu sampai tahap mana. Ya, betul. Saya setuju yang kita jangan takut langsung dengan benda tu. Pegang that word. Kita jangan takut dengan benda tu. Dan kena pegang lagi satu, kita jangan cabar benda tu. Jadi itu sahaja konten saya pada hari ni. Kalau korang suka dengan konten saya bercerita dan korang dapat imaging ke apa ke, ataupun ada suggestion minta saya buat dengan AI team lain, saya ada perasan yang konten-konten yang konten lepas, episod lepas, korang kata buat dengan ni, boleh, tak ada masalah. Mungkin episod yang akan datang saya akan ambil cerita-cerita daripada fans-fans, cerita-cerita daripada kawan-kawan dekat luar sana, dan saya akan ceritakan balik. Okey. Jadi itu saja konten Pak Ih pada hari ini. Jangan lupa tekan button like, comment, share and subscribe. Kalau korang nak komen yang membangun, yang memberi idea. Jangan kecam saya tak suka. Jangan kecam saya. Kalau korang rasa konten ni best dan boleh diteruskan lagi, korang komen kat bawah. Okey. Dan ini komen-komen korang tu adalah batu loncatan untuk Pak I juga, untuk push this content, untuk buat selalu konten ni. And jangan lupa juga untuk push bell notification supaya setiap kali Pak I post konten, korang akan dapat notification daripada YouTube AI Pak I Geram. Okey, saya minta maaf kalau ada salah tutur bahasa dan perbuatan, ataupun ada akak-akak, abang-abang, adik-adik, kawan-kawan yang lain terkejut tiba-tiba phone terjatuh atas muka ke, makan tersedak, terkeluar balik makanan ke apa ke. Saya minta maaf lagi sekali. Jadi itu saja konten Pak I pada hari ini. Pergi ke kedai membeli garam singgah sebentar rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak I Seram. Bye bye guys, see you. Assalamualaikum.